Assalamualaikum. Hari ini, Liu Chintong dari DAP telah menulis satu rencana yang mengatakan PAS sudah sesat ataupun sudah salah hala tujuan. Has gone in the wrong direction. Dan di dalam rencana itu juga, Liu Chintong telah berkata yang PAS telah bercerai dengan Pakatan Rakyat. Ini salah. Yang sebenarnya, PAS tidak bercerai dengan Pakatan Rakyat. PAS ditendang keluar dari Pakatan Rakyat. Dan sebabnya PAS ditendang keluar ialah kerana PAS menyokong Azmin Ali untuk menjadi Menteri Besar Selangor dan DAP menyokong Dr. Wan Azizah. Dan apabila PAS tidak setuju melanggar titah tuanku, defy tuanku, maka DAP marah. Dan inilah punca sebab apa Lim Kit Siang telah mengumumkan yang PAS tidak lagi menjadi ahli Pakatan Rakyat, dan Lim Kit Siang juga mengumumkan bahawasanya Pakatan Rakyat sudah tidak wujud lagi, sudah tutup. So itu sudah menunjukkan yang Liu Chintong ni prejudice dan rencana beliau ni tidak tepat. Anyway, yang penting bukan itu. That one is a factual error. Yang penting ialah persepsi yang Liu Chintong cuba beri, ataupun mungkin Liu Chintong ni memang berfikir demikian, iaitu PAS sudah salah hala tujuan atau sudah sesat. Kita kena ingat apa dia matlamat PAS dan sebab apa PAS ditubuhkan tahun 51 sebelum merdeka. Mula-mula UMNO ditubuhkan tahun 46 dan matlamat UMNO ditubuhkan bukan untuk memperjuangkan merdeka. UMNO ditubuhkan oleh kerana menentang rancangan British untuk menukar Malaysia ni kepada Malayan Union, di mana nombor satu, semua rakyat bukan Melayu akan automatik diberi kerakyatan. Semua pendatang akan menjadi rakyat Malaysia atau masa tu Malaya. Dan nombor dua, kuasa raja-raja Melayu akan hapus dan akan diambil alih oleh kerajaan British. Masa tu BMA, British Military Administration. Jadi orang Melayu menentang ini. Dan itu sebab itu UMNO ditubuhkan. Bukan untuk memperjuangkan merdeka. That came later. Selepas UMNO ditubuhkan. PAS pula 5 tahun kemudian ditubuhkan kerana UMNO masa tu Tengku Abdul Rahman ialah Presiden UMNO. UMNO memperjuangkan sekularisme. Dan Tengku Abdul Rahman biasa keluar kenyataan yang diguna oleh DAP tiap-tiap kali mengatakan Malaysia ni bukan negara Islam. Dan sampai hari ni DAP mengguna kenyataan Tengku Abdul Rahman bahawa Malaysia ni bukan negara Islam. So, PAS tidak boleh terima konsep sekularisme atau sekularism. Dan oleh kerana itu, golongan ulama ataupun Islamis di dalam UMNO keluar parti dan menubuhkan parti Islam. Itu sejarah dia dan matlamat asal. Sebab apa UMNO ditubuhkan dan sebab apa PAS pun ditubuhkan. Jadi, adakah PAS sudah lari dari landasan ataupun sudah ubah hala tujuan ataupun sudah sesat seperti DAP kata? Kalau kita
imbas kembali perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji sejarah, kalau kita belajar sejarah, bagaimana Islam berkembang? Mula-mula Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, propagate Islam secara ceramah. Tapi oleh kerana perkembangan ataupun kemajuan Islam tidak begitu impresif, dan kemudian orang bukan Islam hit back, serang balik Islam, maka Nabi dengan penyokong-penyokong beliau yang telah masuk Islam terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan hijrah ialah satu peristiwa yang sangat-sangat penting di dalam Islam. Dan kalender Islam, the Islamic calendar, bermula dari hijrah, the hijrah calendar. Kita tidak guna tahun 2020, which is actually the boleh dikatakan the Christian calendar. Jadi hijrah is very important. Oleh kerana hijrahlah PAS terselamat. Islam terselamat. Dan sekiranya orang Islam tidak berhijrah semasa itu ke Madinah, semua orang Islam termasuk Nabi sendiri akan dibunuh. Today, Islam would not exist. Orang pun sampai hari ini tidak kenal satu agama yang dinamakan Islam. No one will know about Islam. Jadi, circumstances memaksa Nabi berhijrah. Events forced the Muslims atau umat Islam berhijrah. Dan apabila mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka pendatang. They are refugees. Dan semasa di Madinah dia refugee, dia tidak ada harta, tidak ada duit, tidak ada apa-apa. Mereka terpaksa bertumpang dengan penduduk-penduduk Madinah. Orang Madinah mengambil mereka sebagai anak angkat. Each household took one family. Jadi dalam masa 10 tahun, orang Islam terpaksa build back the economy, membina balik kekuatan ekonomi mereka sikit demi sikit. Akhirnya, orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah mampu berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Dan selepas mereka sudah boleh berdiri di atas kaki sendiri, di mana asal katalah 10 tahun dulu mereka bertumpang sebagai anak angkat, hari ini mereka sudah kaya, sudah mewah, kekuatan ekonomi sudah ada, maka mereka pun cuba tawan Mekah. Mereka pelarian dari Mekah. Sekarang ni mereka nak balik menawan Mekah. Sebab mereka sudah ada cukup numbers. Mereka boleh ada 100,000 askar senang-senang saja. Tetapi, sebelum tu, mereka membuat perjanjian dengan orang bukan Islam. Agreement. Utama sekali golongan Yahudi di Madinah. Sebab semasa tu kekuatan masyarakat Madinah terletak di tangan Yahudi. They were the economic power even semasa itu lagi. Jadi orang Islam ataupun Nabi Muhammad terpaksa membuat perjanjian, persetujuan dengan bukan Islam, dengan Yahudi, oleh kerana mereka belum cukup kuat lagi. They are still rebuilding the economy, still rebuilding their strength, still rebuilding the army. Dan mereka kena fokus terlebih dahulu dengan membentang strategi untuk menawan Mekah. Tetapi apabila orang tentera Mekah, tentera bukan Islam Mekah menyerang Madinah,
Dan apabila orang Yahudi ni berpaling tadah, mereka menjadi traitor kepada orang Islam di dalam Madinah, maka orang Islam terpaksa mengisytiar perang terhadap orang bukan Islam. Dan ini normal lah. Apabila musuh di dalam negara menjadi traitor, menjadi pengkhianat dan bekerja dengan musuh, maka terpaksa ambil tindakan. And in a time of war, a treacherous act, pengkhianat, hukum bunuh. Tidak ada lagi hukum lain. Dalam perang, kalau you mengkhianati negara sendiri, you are put to death. That's it. Sampai hari ini pun. Ya. So, tindakan orang Islam terhadap orang Yahudi atau orang bukan Islam is normal. It is in mana-mana generasi pun, apabila perang, you tak boleh mengkhianat negara sendiri. So, semua events-events yang berlaku semasa itu is normal sampai hari ini. Now, PAS terpaksa emulate, mencontohi strategi Nabi. Mula-mula you are minority, you tidak ada economic strength, you tidak ada political strength, you terpaksa lie low, you terpaksa build up. Bila you dah sampai satu tahap, you dah cukup kuat, barulah you bentang strategi untuk menawan teritori baru untuk melawan musuh. Apabila you sudah sampai satu tahap, you bolehlah buat satu deal dengan satu musuh untuk melawani musuh yang lain. Misalnya, orang Yahudi musuh Islam, orang Mekah pun musuh Islam. Tetapi you tidak boleh ada dua musuh. You tak boleh nak lawan Mekah dan lawan Yahudi serentak. So you buat deal dengan Yahudi supaya you fokus lawan Mekah. Apabila you menang di Mekah, you deal with the Yahudi kemudian. That is the strategy. Apa PAS buat ni? Bukan exactly lah sama dengan strategi Nabi Muhammad. Tetapi, that is the, boleh katakan, military and political strategy yang Nabi Muhammad SAW telah adopt. PAS tidak salah hala tuju atau tidak sesat. PAS cuma react kepada situasi semasa. Situasi semasa tahun 51 bila PAS ditubuhkan lain, Merdeka lain, tahun 60-an lain, tahun 70-an. Apa dia strategi PAS tahun 70-an? Saya mula-mula menyertai PAS bukanlah sebagai ahli official, sebab ramai sejuta orang Melayu semasa itu tahun 70-an menyokong PAS tanpa mengisi borang atau membayar yuran menjadi ahli. Biasalah, normal. Tetapi apa dia strategi PAS tahun 77, 78 lah, 81 semasa Mahathir mula-mula jadi Perdana Menteri? Strategi PAS ialah mula-mula mendakwah Islam. Apabila orang Melayu yang kebanyakannya is nationalist, Malay nationalist, apabila mereka sudah mula menjadi Islamis, maka PAS akan jadi kuat. So the first thing you do, propagate Islam. Dan ulama-ulama, ustaz-ustaz ni bercakap tentang Islam dan bercerita tentang perjuangan Nabi, ni cerita tentang hijrah dan bagaimana tentera Madinah menawan Mekah dan sebagainya. Dan apabila grup Islamis ni sudah ramai, penyokong sudah ramai, barulah kita mempolitikkan. So, nak katakan Islam is Islam, politik is politik, salah. Itu bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia is not Islam, politik. Islam and politik is one and the same. We call it political Islam. Siapa beritahu kata Islam and politik is religion and politik ni berpisah, sekularisme punya ideologi, salah. That's not true. That's not Islam. Jadi, what PAS is doing is not wrong. Dan PAS bertukar strategi. Bukan tukar haluan. Ya, bukan sesat.
Not change direction, change strategy. Direction sama. Hala tuju sama. Hala tuju, direction never change. Strategy itu saja bertukar. When you are at a certain level, is a certain strategy. Then at the next level, you change your strategy. At the next level, again, you change your strategy. Jadi PAS hanya tukar strategi berpandu kepada keadaan semasa. And today, PAS has to think now of the long term. The long term of Islam and therefore the long term of PAS. PAS kena ambil kira keadaan politik nasional. Apa sedang berlaku di dalam politik nasional? Kita semua tahu. Kekecohan di dalam pakatan, kekecohan di dalam parti pribumi, kekecohan di dalam parti PKR. Kecoh. Jadi, apa PAS nak buat? PAS nak duduk menjadi pemerhati? PAS want to become only a spectator? There are only two people in the world. One is a spectator, one is a player. Spectator will forever become losers, players will become winners. PAS is now a player, not a spectator. PAS nak menang. Dia tak mau jadi pemerhati sahaja. So, dalam keadaan politik semasa, today's political situation, PAS terpaksa adapt and adopt. PAS terpaksa ubah strategi untuk ambil kira keadaan politik hari ini, dan keadaan politik hari ini ialah Pakatan Harapan kecoh, dan untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan, Pakatan Harapan is normal. That's politics. Even San Sui memberi ajaran bahawasanya apabila musuh kita kuat, kita undur. Apabila musuh kita lalai atau lemah, kita kembali serang. So, when Barisan at that time was very strong, PAS terpaksa lailo, PAS terpaksa main game of the underdog, iaitu kita ni tidak kuat. Kita terpaksa undur sehingga satu masa kita kuat. Hari ini keadaan sudah berubah. Now's the time for PAS to come back and play national politics. So, kalau kita nak main national politics, you terpaksa buat deal atau buat perjanjian. Dah kalau Nabi boleh buat perjanjian dengan Yahudi oleh kerana nak fokus lawan Mekah. So, PAS has to follow the example of Prophet Muhammad. Dan sekira kita terpaksa buat deal dengan UMNO, buat deal dengan parti pribumi, buat deal dengan parti Melayu yang lain, semata-mata untuk nak melawan DAP yang telah declare mereka ni musuh Islam, maka tidak salah. Nothing wrong. And it is a good strategy. It is a strategy which allowed Prophet Muhammad dan penyokong-penyokong dia yang telah masuk Islam survive. Tanpa political strategy, agreement dengan Yahudi, agreement dengan orang bukan Islam di Madinah. Tanpa ini semua, Nabi Muhammad serta semua orang Islam akan hapus dan Islam akan hapus. Dan hari ini, nobody will know that a religion called Islam existed. And today, Islam is the fastest expanding religion. Islam ialah agama yang berkembang pesat dibanding dengan agama lain. Semata-mata kerana strategi politik orang Islam semasa itu. So, yes, PAS is doing the right thing. PAS tidak salah hala tujuan. PAS tidak sesat. PAS mengambil strategi yang bijak dan yang orang Islam zaman Nabi sendiri telah melaksanakan. So, DAP is wrong. DAP yang sebenarnya tidak memahami yang sebenarnya, tidak menghayati perjuangan PAS dan tidak memahami strategi Tok Guru Abdul Hadi Awang dan pemimpin PAS untuk menentukan masa depan PAS. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.